Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nash Fikri bin Badarudin, nombor metrik 276610, pelajar pendidikan jarak jauh Universiti Utara Malaysia bagi jurusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam dengan kepujian. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk tugasan saya iaitu pembentukan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Pensyarah bagi subjek kenegaraan Malaysia, kod kursus SADN 1033 adalah Encik Ali Hafizah bin Muhammad Rawi. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa, definisi pembangunan membawa maksud membangunkan sesuatu mengikut tempoh tertentu. Definisi negara diertikan sebagai kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan dan mempunyai kedaulatan politik serta jentera pemerintahan. Sementara, definisi bangsa pula ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan, ilmu pengetahuan, cara hidup iaitu adat resam sesuatu bangsa. Proses pembentukan negara berdaulat ini bukannya bermula setahun dua sebelum laungan keramat merdeka pada 31 Ogos 1957 bergema. Ia sebenarnya telah melalui tempoh pembentukannya yang lebih panjang dari itu lagi. Liku-liku yang tajam dan onaknya juga yang mencengkam dengan menyaksikan tanah pertiwi ini telah dibasahi dengan darah-darah pejuang ulung dan menguburkan ribuan jasad kaku yang terkorban mempertahankannya dari saat sebelum merdeka sehinggalah waktu ini. Selepas cabaran mencapai kemerdekaan, kepimpinan negara mula melihat kepada cabaran baharu iaitu bagaimana membentuk acuan terbaik untuk membina negara bangsa. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama bagi sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta rakyatnya. Menurut Hark dan Herrick, bagi membentuk negara bangsa sesebuah negara itu perlu melalui 4 peringkat terlebih dahulu, iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat dan pengagihan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Pembentukan negara bangsa merupakan satu perjuangan yang masih belum selesai. Usaha intensif ke arahnya mula digerakkan selepas peristiwa hitam 13 Mei dan matlamatnya lebih jelas apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menekankan keperluannya semasa memperkenalkan wawasan 2020 pada 1991. Pahit untuk ditelan, tetapi itulah kebenarannya. Negara bangsa masih jauh untuk direalitikan kerana kita masih dihantui pelbagai permasalahan yang bersifat perkauman walaupun setelah negara mencapai kemerdekaan lebih 6 dekad. Lantaran itu, isu negara dan bangsa Malaysia masih menjadi wadah yang kerap didebatkan oleh ahli politik, golongan akademik dan rakyat biasa. Mengapa masih gagal? Salah satu puncanya yang dapat saya utarakan adalah kerana kegagalan kita menjadi seorang warga negara yang menghayati, memahami dan menerima sejarah pembentukan negara ini secara sepenuhnya. Kunci dalam menguruskan pembentukan negara bangsa adalah menentukan kedudukan identiti atau anak watan sebagai alat mengikat ahli penduduk di negara ini yang mesti diterima dan diperakui. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum. Usaha untuk menyatupadukan kaum melalui proses pembinaan bangsa perlu dilaksanakan. Proses itu bertujuan menyedarkan warganya mengenai harga diri bangsa yang merdeka dan berdaulat serta membangunkan sebuah negara maju. Oleh itu, pembinaan bangsa adalah usaha bersama seluruh rakyat bagi meletakkan bangsa dan negaranya setaraf dengan bangsa dan negara lain. Namun, Malaysia tidak perlu meniru negara lain. Sebaliknya, menjadi sebuah negara membangun dalam acuannya sendiri. Malaysia tidak boleh dibangunkan hanya dalam aspek ekonomi semata-mata. Ia mesti dan seharusnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya sepanjang semua dimensi dari sudut ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan budaya. Kita mesti membangun sepenuhnya dari sudut perpaduan dan solidariti nasional dan kesinambungan sosial. Dari aspek ekonomi,
kita keadilan sosial, kestabilan politik, sistem dan kerajaan, kualiti hidup, nilai sosial dan kerohaniannya, ianya juga adalah pemupukan rasa bangga jati diri, patriotisme dan yakin akan negara tercinta ini. Oleh itu, cabaran berat yang terbentang di hadapan untuk visi negara bangsa Malaysia dipandang serius, memandangkan kerumitan perdebatan ideologi mengenai pembentukan bangsa dan identiti nasional di antara bumi putera dan bukan bumi putera yang masih berlaku dan panas sejuknya yang bermusim. Selari dengan matlamat kerajaan pada hari ini, iaitu di bawah kepimpinan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin yang mewujudkan dasar perpaduan nasional demi memastikan keharmonian, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rakyat Malaysia kini, maka Kementerian Perpaduan Negara yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq telah diwujudkan bagi memastikan agenda kerajaan dalam pembentukan negara ini dapat dilaksanakan. Ini bertujuan bagi membina negara dan bangsa membangun ke arah negara maju. Oleh yang demikian, kita kembali kepada asas negara iaitu rukun negara sebagai asas perpaduan negara dan bangsa yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Telah digariskan 5 prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Ini bertujuan bagi mewujudkan semangat patriotisme dan nasionalisme, iaitu semangat cintakan tanah air dan bangsa. Dengan berteraskan rukun negara itu tadi, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Di kala pandemik COVID-19 yang melanda negara kini, kerajaan berhadapan dengan cabaran baru dalam pembentukan negara dan bangsa ini. Walaupun begitu, kita dapat melihat penglibatan semua kaum bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memerangi wabak ini dari menular dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan dari pihak kerajaan pula, bantuan-bantuan kecemasan dan keamanan dapat disalurkan kepada mereka yang memerlukannya, tidak kira agama, bangsa dan kaum, tidak terkecuali dalam situasi ini. Akhir sekali, matlamat kerajaan Malaysia adalah bagaimana negara kita dapat disanjung tinggi di mata dunia, sama ada dari segi sudut ekonomi, politik, budaya etnik dan peradaban masyarakatnya, agar dapat membantu generasi akan datang lebih menghargai segala bentuk warisan usaha dan sumbangan manusia terdahulu terhadap kita sekarang. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka!